Penyambungan rumah kos rendah haram, SPRM tidak terima aduan rasuah salah guna kuasa. Kembangan hidroelektrik Nenggiri pembinaan dapat sokongan komuniti setempat. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Saya Azamudin Husin, berita wilayah edisi Selasa 14 Jun 2022. Membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan juga JAKIM mengisi paparan pada petang ini. Terus setia sejam bersama kami. Saudara, prasyarat bagi kejayaan sesebuah negara bergantung kepada masyarakat dan tenaga kerja yang jujur, amanah dan berintegriti. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah usaha memperkukuh integriti nasional dan etika amalan kerja baik oleh setiap warga negara hendaklah dipupuk dan dibentuk di setiap institusi pengajian tinggi seluruh negara. Justru pada para mahasiswa pada hari ini yang bakal mewarisi tamadun negara hendaklah ditanam dan dibentuk dengan nilai jati diri yang tinggi serta karakter individu yang sentiasa jujur dan amanah. Justru betul ingin menyeru kepada semua institusi pengajian tinggi untuk menerapkan elemen-elemen kejujuran, amanah dan integriti dalam setiap jiwa mahasiswa. Al-Sultan Abdullah bertitah sempena istiadat Convocation UiTM ke-93. Tambah Seri Paduka Baginda, arus globalisasi dan dunia tanpa sempadan bukan hanya membawa kesan kepada ekonomi, malah memberi impak sosio-budaya. Fenomena ini memberi kesan kepada sifat terpuji dan nilai moral masyarakat. Pada istiadat sama, Al-Sultan Abdullah berkenan menyempurnakan pemasyuran Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Ashikin sebagai Pro-Chancellor UiTM baharu. Al-Sultan Abdullah turut menyeru graduan agar sentiasa merebut peluang pekerjaan yang ada. Pada masa sama, mereka perlu berusaha ke arah kebaikan serta bersikap jujur setiap masa. Para graduan yang bakal menempuh alam pekerjaan perlu sentiasa insaf dan sedar bahawa setiap pekerjaan yang dilakukan bakal disoal kembali, sama ada di dunia maupun ketika hari pembalasan kelak. Kerana itu agama Islam dan semua agama di dunia mengutuk dan mencela amalan rasuah kerana ianya adalah sebagai sebuah bara yang boleh menghancurkan sebuah tamadun. SPRM tidak menerima sebarang aduan berhubung aktiviti rasuah dan salah guna kuasa oleh pihak berkuasa tempatan PBT berhubung penyambungan rumah kos rendah di negara ini. Ketua Pesuruhjayanya Tan Sri Azam Baki menasihati PBT untuk mengambil tindakan telus berhubung perkara berkenaan. Saya tahu ramai yang komplain tentang pembinaan-pembinaan tambahan yang tidak dibenarkan. Jadi saya nak ulaskan tentang ada rasuah atau tidak tu bukan masanya lah sekarang ni, tapi itu yang saya boleh katakan bahawa kita memang banyak kes-kes yang mana kita telah menasihati kepada local authorities supaya melihat pada isu-isu tentang pembinaan haram ni supaya diambil tindakan. Dan memang kita pun tak silap saya ada beberapa kes yang dulu pernah kita siasat yang mana pembinaan haram ni ada juga unsur-unsur rasuah. Sebelum ini, tular foto yang memaparkan rumah kos rendah membuat penyambungan tidak dibenarkan PBT.
Pembinaan empangan hidroelektrik negeri di Gua Musang, Kelantan yang dilaksana berdasarkan beberapa kajian akan diteruskan. Ia berteraskan 3 matlamat utama iaitu sebagai penjanaan elektrik, tempatan banjir serta sumber air bersih selain bagi tujuan pelancongan. Ini dinyatakan Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan. Kajian penilaian kesan alam sekitar, penilaian impak warisan dan penilaian impak sosial telah dijalankan. Malah Suruhanjaya Hak Asasi Manusia turut dilibatkan sebagai orang tengah antara masyarakat orang asli di kawasan terlibat dengan kerajaan dan TNB. Orang asli di perkampungan yang terlibat di hidro negeri ini, beberapa kampung, 3 kampung, telah diberikan tempat penempatan dengan pembiayaan daripada kerajaan dan juga TNB sendiri. Juga bukan saja diberikan perumahan tetapi juga tapak kebun dan juga segala kemudahan sosial, sekolah dan sebagainya. Pembinaannya turut mendapat sokongan lebih 80% responden berdasarkan kajian dan ketika ini tiada sebab untuk kerajaan menghentikan pembinaannya. Kementerian Alam Sekitar dan Air akan terus memantau kegiatan perlombongan Lintonite yang akan dilaksanakan di Hulu Perak. Menterinya Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, walaupun projek perintis tersebut telah mendapat kelulusan penilaian kesan kepada alam sekitar EIA, namun masih perlu dilakukan pengawasan. Pematuhan syarat kelulusan laporan EIA penting bagi melancarkan aktiviti perlombongan sepanjang projek agar tidak memberi kesan negatif kepada alam sekitar. Saya difahamkanlah sebagai satu pilot projek. Cuma dalam konteks EIA, mereka mohon bila mereka mematuhi semua syarat-syarat EIA, mereka dapat kelulusan EIA. Tapi walaupun EIA lulus, selepas projek tu kita terus monitor projek-projek tersebut. Bukan lulus tu dia boleh dia mesti ada monitoring daripada agensi Jabatan Alam Sekitar, khususnya unit EIA, kemudian daripada kerajaan negeri dan sebagainya. Ketika ini kerja-kerja melombong sumber mineral baharu itu masih belum dimulakan. Perniagaan anda, keutamaan kami. Tunggu apa lagi? Jom iklankan produk anda di RTM hari ini. Scan kod QR Tertera atau hubungi kami untuk maklumat lanjut. RTM, teman setia anda. Masjid-masjid dan surau Jumaat perlu mewujudkan seksyen khas bagi golongan muda untuk memaksimumkan fungsi masjid sambil mengimarahkan tempat ibadah itu. Untuk laporan lanjut, terus saja bersama Ahnaf Bakar di Kompleks Islam Putrajaya. Ahnaf, silakan. Terima kasih Azam. Saranan diberi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad bagi membolehkan pelbagai program rintis dianjurkan. Ini bagi meluaskan fungsi masjid supaya tidak hanya menjadi tempat ibadah, sebaliknya sebagai pusat perkembangan ekonomi Islam. Kita mengadakan dengan kita panggil beberapa pembentangan kertas kerja dan pengalaman-pengalaman daripada masjid-masjid yang berjaya, dan kita nak melihat bahawa masjid ini akan mewujudkan satu inovasi yang baik di kalangan pengurus-pengurus masjid dan juga pegawai masjid, dan kita tak nak masjid itu hanyalah sebagai yang kita nampak sebagai untuk semayang semata-mata, malah masjid juga adalah merupakan tempat untuk membangunkan sosial ekonomi, untuk bermasyarakat dan juga untuk di segi pusat keilmuan. Itu yang saya nak masjid-masjid di wilayah Persekutuan ini dapat diwujudkan. Alhamdulillah. Beliau terdahulu merasmikan Majlis Persidangan Pengerusi Jawatan Kuasa Kariah Masjid dan Surau Jumaat Wilayah Persekutuan di Masjid Wilayah Kuala Lumpur.
Menerusinya, satu kertas cadangan tentang penubuhan tabung pembangunan serta penyelenggaraan masjid dan surau di wilayah persekutuan dibentang untuk membantu masjid atau surau menjana pendapatan. Pada majlis sama, Jawi turut menandatangani Memorandum Persefahaman MOU Masjid Hijau bersama Universiti Melaya bagi mengimplementasikan amalan lestari dan inovasi hijau masjid-masjid di wilayah persekutuan. Sejumlah RM235,000 disumbangkan kepada masyarakat orang asli Kuala Mu, Sungai Siput, Perak menerusi program Santun Mahabbah Anjuran Bahagian Dakwah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Pengarah kanan Bahagian Dakwah JAKIM, Ruslan Said berkata, lebih 7 syarikat korporat terlibat untuk sama-sama membantu dan menghayati kehidupan masyarakat orang asli di pedalaman. Dan kita telah pun berjaya untuk mengumpulkan sumbangan-sumbangan daripada syarikat-syarikat korporat bagi tujuan menjayakan program pada kali ini. Alhamdulillah, sejumlah RM235,500 yang telah kita bawa pada kali ini dan untuk kita sampaikan kepada masyarakat sama dalam bentuk barangan, keperluan dan juga dalam bentuk kewangan untuk pembaikan surau, untuk pembinaan surau dan sebagainya. Sumbangan diagihkan dari rumah ke rumah sambil menyantuni masyarakat setempat. Turut diadakan forum mini tentang indahnya Islam, melibatkan ahli panel mu'alaf dalam kalangan masyarakat orang asli. Sumbangan syarikat-syarikat korporat amat dialulukan sebagai satu khidmat sosial korporat demi manfaat golongan yang memerlukan. Pameran 14 dinasti dan satu wilayah bertemakan sejarah dan kebudayaan dunia Islam menjadi platform menyatukan artifak-artifak penting dalam pemerintahan Islam. Menariknya, ia pernah dipamerkan di Tokyo National Museum, Jepun bermula Julai 2021 hingga Februari lepas untuk mendedahkan sejarah pemerintahan penting tamadun Islam kepada masyarakat di negara berkenaan. Menurut Kurator Muzium Kesenian Islam Malaysia MKIM, Suhaila Muhammad Nazaruddin, walaupun pameran di Jepun berlangsung dalam tempoh pandemik di Tokyo, ia berjaya menarik 125,000 pengunjung. Pameran ini menceritakan tentang apa keistimewaan yang kita boleh tengok daripada zaman dahulu, zaman wujudnya Islam pada zaman dahulu dan bagaimana proses mereka menghasilkan. Jadi saya menjemput anda semua untuk datang ke pameran ini untuk kita sama-sama mengenal pasti dan menghargai seni-seni Islam yang ada pada 14 dinasti dan satu wilayah ini, dan insya-Allah pameran ini akan menjadi sebagai tingkap ataupun sebagai pintu untuk anda mengenal pasti lagi kebanyakan artifak yang kita ada dalam muzium kita. Kisah artifak yang menjangkau usia 1000 tahun itu bermula dengan zaman Rasulullah SAW dan berakhir dengan pemerintahan dinasti Uthmaniyah di Turki dan Qajar di Iran pada awal abad ke-20 Masihi. Kini artifak-artifak tersebut boleh disaksikan di pameran yang sedang berlangsung di Muzium Kesenian Islam Malaysia Kuala Lumpur sehingga 16 Oktober depan. Bahan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Kembali ke Angkasa Puri untuk bahan berita selanjutnya. Assalamualaikum. Ya, baik. Terima kasih Ahnaf dengan laporan dari JAKIM. Baik, saudara, seramai 362 petugas Kementerian Komunikasi dan Multimedia KEKOM menerima anugerah perkhidmatan cemerlang tahun 2021 hari ini. Mereka sebahagian daripada 654 penerima dari zon tengah yang bertugas di Putrajaya, Selangor dan juga Kuala Lumpur. Ini pertama kali Fiona mendapat penghargaan. Terima kasih kepada pihak pengurusan yang memberikan anugerah ini dan sudah pastinya dengan adanya anugerah ini akan membakar lagi semangat untuk melakukan yang terbaik dan juga dengan harapan memberi semangat juga kepada rakan-rakan yang lain untuk memberikan yang terbaik untuk jabatan, agensi dan kementerian. Dengan adanya anugerah perkhidmatan cemerlang ini, staf akan berasa lebih bermotivasi lah untuk memberi perkhidmatan lebih dan cemerlang kepada rakyat. Saya di RTM sejak 2003 dan ini adalah anugerah kedua. Pertama pada tahun 2013 dan alhamdulillah lah tahun ni untuk tahun 2021 lah. Sebenarnya kita bekerja ni sebagai satu ibadah lah kan, satu amanah dan kita jalankanlah sebaiknya
dan kita berusaha untuk sentiasa meningkatkan prestasi diri. Tapi sebenarnya Trafai ini bukan saja kepada diri saya sebenarnya. Sebenarnya kami di Bilik Berita bekerja sebagai satu tim. Jadi secara simboliknya Trafai ini adalah penghargaan kepada tim Bilik Berita sebenarnya. InsyaAllah saya akan teruskan kerjaya, insyaAllah dengan sebaik mungkin, dengan dorongan juga daripada kawan-kawan, tak kira senior, junior kan. Kita jadi wartawan ni, pembelajaran kita tu tak pernah habis. Sebab setiap hari ada je benda-benda baru untuk kita belajar. Anugerah disampaikan Menteri Kekom Tan Sri Anwar Musa pada majlis yang berlangsung di Putrajaya. Baik, berita ehwal semasa RTM memenangi anugerah juri kategori Media Elektronik SPRM 2021. Menerusi laporan berita wartawan Grace Aisyah Kedayan, anugerah diterima menerusi berita bertajuk Datuk Antara ditahan godam data imigresen dan cetak PLKS palsu. Alhamdulillah, terima kasih kepada SPRM untuk penganugerahan juga kepada untuk menghargai media dalam melaporkan berita-berita berkaitan dengan rasuah. Bak kata KP Tan Sri Datuk Sri Azam Baki tadi, kita sebagai media kena melaporkan berita berkaitan dengan rasuah tanpa rasa takut ataupun tanpa rasa gerun dengan mana-mana pihak, walaupun mereka berpangkat datuk sekalipun, kerana rasuah itu akan mencemarkan integriti negara. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Datuk Sri Azam Baki berkata, kerjasama antara media dan pihaknya amat digalakkan bagi mendedahkan eksploitasi, salah guna kuasa dan korupsi dalam masyarakat. Beralih ke kelayakan Piala Asia 2023, pertemuan Harimau Malaya menentang pasukan Bangladesh malam ini merupakan aksi penting untuk melayakkan pasukan negara mara ke pusingan akhir. Kehangatannya kian terasa dengan penyokong yang telah mula membanjiri Stadium Nasional Bukit Jalil seawal 4 petang sebagai sokongan kepada skuad kendalian Kim Pan Gon. Untuk berkongsi kemeriahannya, langsung bersama Amirul Aizat di lokasi. Amirul, silakan. Baik, terima kasih. Dan untuk makluman anda, saya sudah berada di sini sekitar jam 3 petang. Apa yang dapat saya kongsikan di sini, penyokong sudah mula membanjiri sekitar stadium ini bagi terus memberikan sokongan padu kepada skuad Harimau Malaya bagi menentang pasukan Bangladesh malam ini. Untuk makluman anda juga, sehingga kini hampir 40,000 tiket telah dijual. Malam ini skuad kebangsaan seolah tidak mempunyai pilihan melainkan menang sekurangnya 3-0 ke atas pasukan Bangladesh untuk 6 mata dan sekaligus menjadi tiket untuk kejohanan akhir Piala Asia 2023. Ini menyaksikan Bangladesh yang menduduki ranking ke-188 dunia itu sudah tersingkir daripada perebutan ke Piala Asia tahun hadapan yang turut memegang kunci kepada kemarahan skuad negara ke pentas berprestij itu. Walau bagaimanapun, jurulatih skuad kebangsaan Kim Pan Gon menyatakan dalam sidang medianya semalam, skuad negara telah melakukan persiapan yang terbaik, namun mereka akan sentiasa fokus dan tidak memandang rendah terhadap pasukan Bangladesh. Baik, sekarang ini kita mahu dengarkan suara dan harapan penyokong setia skuad kebangsaan. Bang, beritahu nama. Okey, nama saya Muhammad Azurik. Jadi apa harapan abang untuk skuad kebangsaan kita pada malam ini? Okey, harapan saya sudah tentu memperolehi kemenangan yang besar, dan kita juga mengharapkan persembahan yang menarik daripada skuad negara kita dengan teknik menyerang, dan juga besar juga harapan saya untuk melihat stadium kita dipenuhi sekali lagi pada hari ini. Jadi sebagai pemain, harapan abang rasa nak saksikan beliau skorkan gol malam ini? Untuk teknik menyerang, kita menunggu kelibat Arif Aiman dan juga Faisal Halim, dan kita juga mengharapkan Darren Lock menemui sentuhan jaringannya pada malam ini. Alright, terima kasih bang. Baik. Bang, beritahu nama bang. Okey, nama saya Amris. Jadi apa harapan abang untuk pasukan kebangsaan pada malam ini bang? Untuk harapan saya malam ni nak tim Malaysia attack dengan laju lah. Dan player harapan saya Faizal Halim untuk skor pada malam ni. Jadi berapa sasaran gol malam ini bang?
3-0 malam ni. 3-0 Ya. Alright. Terima kasih banyak bang. Okay bang, boleh beri nama bang, nama penuh? Nama saya Muhammad Firdaus Abdul Rahman. Okey, jadi nyatakan sikit bang, harapan abang dan siapakah pemain yang abang rasa yang akan menyelah pada malam ini bang? Okey, harapan saya kita berharap pasukan Harimau Malaya boleh mengecap kemenangan yang besar lah pada malam ini. Sekurang-kurangnya 3-0. Jadi dengan kemenangan itu kita akan mendapat kelebihan gol di tempat sendiri. Dan harapan yang saya dapat lihat tu Ari Aiman lah. Saya harap beliau boleh skor kurang-kurang 2 gol pada malam ni. InsyaAllah. Alright. Berapa gol bang malam ni? 3-0. 3-0. Ya. Alright. Terima kasih banyak. Baik, seperti yang dimaklumkan juga, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri juga yang akan hadir memberi sokongan kepada pasukan kebangsaan. Jadi saya kira itu saja laporan saya dari Stadium Nasional Bukit Jalil ini. Kita kembali ke studio, silakan. Ya baik, terima kasih Amirul langsung dari Stadium Nasional Bukit Jalil. Baik, dalam perkembangan sama, skuad Harimau Malaya tidak mempunyai sebarang masalah untuk berdepan pasukan Bangladesh, malah mempunyai peluang yang cerah untuk layak ke pusingan akhir kelayakan Piala Asia 2023 malam ini. Penganalisis sukan Muhammad Sadiq Mustafa menyuarakan keyakinan itu sekiranya pasukan negara mengekalkan momentum terbaik mereka seperti sebelum ini. Berdasarkan rekod perlawanan, pasukan Bangladesh juga memampirkan skuad kebangsaan mereka mempunyai beberapa kelebihan yang baik. Potensi untuk menang dengan Bangladesh daripada rekod-rekod yang lampau, kita tidak punya masalah untuk melawan dalam mendapatkan kemenangan sekiranya setiap pemain yang diberikan kepercayaan oleh Coach Kim dapat menonjolkan semangat yang sama, prestasi yang sama semasa mereka bertemu dengan Turkmenistan dan Bahrain yang baru-baru ini. Sekiranya prestasi yang sama diperolehi dan tanpa mempersiakan peluang-peluang untuk menjarikan gol, saya rasa kita tidak akan mendapat pasukan Malaysia tidak berhadapan dengan banyak masalah untuk mengalahkan pasukan Bangladesh dengan lebih daripada 3 gol. Beliau yang juga pensyarah kanan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi UiTM turut memuji transformasi positif yang telah dilakukan oleh Ketua Jurulatih Kim Pan Gon. Antara perubahan yang berjaya dilakukan, semangat berpasukan, tingkah laku dan juga disiplin kepada barisan pemain utama yang telah diberikan amanah. Baik saudara, berita wilayah diteruskan dengan perkembangan cuaca semasa bersama Pegawai Met Malaysia Nur Farha Abdul Halim. Saksikan. Baik, Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kembali bersama Met Malaysia untuk kita ikuti perkembangan cuaca pada petang ini melalui paparan corak carta angin semasa. Corak tiupan angin pada ketika ini masih lagi menerima tiupan angin dari arah tenggara ke semenanjung Malaysia dan juga dari arah timuran ke Sabah dan Sarawak dengan kelajuan yang agak perlahan setakat ini antara 10 hingga 30 km sejam. Dan kawasan penumpuan angin lebih tertumpu di bahagian utara semenanjung Malaysia setakat ini dan dijangkakan ia akan berterusan untuk tempoh 1 hingga 2 hari dari sekarang. Keadaan cuaca di lautan negara kita setakat ini adalah baik dan tiada sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia. Seterusnya kita lihat kepada paparan imej gema radar untuk tinjauan semasa. Pada ketika ini di bahagian utara semenanjung Malaysia dapat diperhatikan terdapat kelompok awan aktif yang membawa kepada hujan dan ribut petir di beberapa tempat terutamanya melibatkan negeri Perak, Kedah dan juga di Pulau Pinang. Keadaan cuaca lembap ini dijangkakan berterusan sehingga ke malam nanti, manakala keadaan cuaca di bahagian pedalaman Pahang ini dijangkakan akan mula reda dalam tempoh 1 hingga 2 jam dari sekarang. Kami menjangkakan keadaan cuaca di seluruh Selangor termasuklah wilayah Persuan Kuala Lumpur dan Putrajaya
Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor adalah cerah sehingga ke lewat petang nanti dan juga ke awal malam nanti. Manakala di sekitar Kelantan dan juga Terengganu, hujan di 1-2 tempat yang lebih tertumpu di bahagian pedalaman dan juga di sekitar bahagian selatan. Terengganu ini masih lagi berpotensi untuk berlanjutan sehingga ke awal malam nanti dalam tempoh 2 hingga 3 jam dari sekarang. Kita perhatikan kepada Sabah dan Sarawak pula dapat dilihat dengan jelas untuk Sabah, hujan dan ribut petir yang masih lagi berpotensi melalui pergerakan daripada pedalaman negeri Sabah menuju ke bahagian pantai barat Sabah. Hujan memberi intensiti yang lebih tinggi di kawasan bahagian pantai barat Sabah dan dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Keadaan cuaca ini akan mula keluar menuju ke bahagian perairan Sabah Barat dan juga dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke keesokan pagi. Manakala di Sarawak pula, keadaan cuaca bagi kebanyakan tempat adalah cerah dan tiada hujan yang dicerap di hampir keseluruhan bahagian utara. Namun demikian, di bahagian Miri, Limbang dan juga pedalaman negeri Sarawak dijangkakan hujan dan ribut petir ini berpotensi untuk berlanjutan dalam tempoh 2 hingga 3 jam dari sekarang. Sekian saja informasi cuaca untuk kali ini. Sebarang maklumat terkini berkenaan dengan cuaca, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my, Facebook, Instagram dan juga Twitter rasmi Met Malaysia. Sekian dari saya, kita lihat kepada paparan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang malam nanti. Assalamualaikum. Dalam berita wilayah. Seterusnya kita ke negeri di bawah Bayu. Antara fokus 142 kumpulan pertama jemaah haji Sabah berlepas ke ibu negara. Perinciannya bersama Redwin di studio Kota Kinabalu. Redwin, silakan. Baik Azam, jemaah haji Sabah diingatkan agar sentiasa menjaga akhlak dan menjauhi anasir negatif yang boleh menjejaskan imej serta hubungan baik antara Malaysia dan Kerajaan Arab Saudi. Para jemaah turut dinasihati supaya sentiasa mengikuti panduan dan SOP yang ditetapkan bagi mengelak jangkitan COVID-19. Ingatan itu disampaikan Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Johar Mahiruddin ketika meraihkan keberangkatan kumpulan pertama jemaah haji Sabah bagi musim ini di Kota Kinabalu. Hadir sama Tuan Puan Dr. Nolidah Tan Sri RM Jasni, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dan isteri Datin Seri Julia Salak. Menurut Tun Johar, langkah itu penting bagi membolehkan mereka melaksanakan ibadah haji dengan sempurna. Dalam pada itu, mengambil iktibar daripada pelaksanaan ibadah haji, Tun Johar mahu umat Islam khususnya di negeri ini terus bersatu hati tanpa melihat perbezaan yang boleh memecah belahkan kesatuan ummah. Seramai 142 jemaah haji dari Sabah berlepas ke Kuala Lumpur semalam sebelum meneruskan penerbangan ke Tanah Suci. Untuk tahun ini, seramai 284 bakal jemaah haji Sabah terpilih menunaikan rukun Islam kelima itu. Perkhidmatan awam diminta terus memudayakan inovasi dalam menyampaikan perkhidmatan berkualiti dan berani serta agresif dalam membuat penambahbaikan demi Sabah maju jaya. Ia sejajar dengan matlamat Kerajaan Sabah yang memberi tumpuan kepada usaha mewujudkan negeri mesra pelabur bagi menarik pelaburan asing ke negeri ini.
Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata menerusi perkhidmatan berinovasi sudah pasti akan mendorong keyakinan komuniti pelabur antarabangsa terhadap prospek pertumbuhan sekaligus meningkatkan ekonomi negeri. Datuk Haji Ji berucap merasmikan Majlis Anugerah Inovasi Sektor Awam Sabah AISAS dan pelancaran buku panduan Anugerah Inovasi Sektor Awam Sabah di Menara Kinabalu. Menurut Datuk Haji Ji, kerajaan turut menjadikan inovasi sebagai salah satu agenda utama dalam memperkasa sektor awam Sabah. Antaranya dengan pelaksanaan program AISAS 2021 yang membudayakan inovasi iaitu menggunakan pendekatan secara hibrid di mana kaedah bersemuka dan secara dalam talian dipraktikkan mengikut kesesuaian keadaan. Anugerah Inovasi Sektor Awam Sabah AISAS tahun 2021 menerima 159 penyertaan daripada agensi kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Memang gembiralah kan, sebab ini adalah kali kedua kalau saya tidak silap lah. Sebab yang tahun lepas pun menang juga, cuma anugerah Kasto tidak dapat, cuma Johan sajalah kami dapat. Untuk yang tahun ini dikira macam nasib baik dan juga rezeki. Satu lagi gembiralah. Sebenarnya kami memang cukup berbanggalah untuk mewakili Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri untuk menerima anugerah yang mana anugerah ini sebenarnya untuk melalui sistem peperiksaan secara online, itu bagi soalan AEC yang kami dapat anugerah inilah, dan ini merupakan salah satu daripada inovasi untuk seluruh penjawat awam menggunakan sistem peperiksaan secara online. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Sabah berjaya menahan sebuah bot nelayan Vietnam disyaki kapal induk atau mothership penangkapan sotong di perairan Kudat Sabtu lalu. Bot berkenaan dikesan KM Arau yang sedang menjalankan tugas op kuda laut di kedudukan 118 Batu Nautika Barat Laut, Tanjung Simpang, Mengayau, Kudat. Pemeriksaan lanjut mendapati 42 anak kapal termasuk tekong warga Vietnam berumur 18 hingga 58 tahun berada dalam bot itu yang membawa 3 tan hasil laut iaitu sotong kering bernilai kira-kira RM90,000. Menurut Pengarah Zon Maritim Kudat, Komander Maritim Maurice Granville Abiratne, bot tersebut beroperasi secara haram di perairan negara selepas gagal menunjukkan dokumen berkaitan. Bot nelayan asing Vietnam tersebut telah dikesan oleh KM Arau ketika sedang leka mengaut hasil laut negara Tanjung Simpang Mengayau Kudat pada hari Sabtu yang lepas sekitar jam 12 tengah hari. Semasa proses penahanan dan penangkapan dilakukan, bot nelayan tersebut telah bertindak agresif dengan melanggar dan merempuh KM Arau. Bercakap kepada media di Kudat, katanya bot ini beroperasi dengan melepaskan sampan-sampan kecil untuk menangkap sotong sebelum hasilnya dikumpul pada kapal induk tersebut. Kesemua anak kapal ditahan dan hasil rampasan dianggarkan bernilai RM1.5 juta dibawa ke Jeti Zon Maritim Kudat untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 15-1-A Akta Perikanan 1985 kerana didapati melakukan aktiviti menangkap ikan di perairan negara tanpa permit yang sah. Penduduk terjejas kebakaran di Blok 3 Kampung Titingan Tawau Ahad lalu dibenarkan membina semula rumah di tapak asal kawasan berkenaan. Bagaimanapun, rumah yang dibina perlu mendapat kelulusan pihak berkuasa tempatan PBT. Mereka boleh membuat rumah mereka semula lah di kawasan ini, ya. Tapi bukan berstruktur kekal, ya. Dia struktur sementara, ya. Jadi saya minta supaya JPKK, ya, ketua kampung pastikan rumah yang dibina semula di sini dapat dibina mengikut apa yang kita benarkan lah, ya. Jarak-jarak dan jangan terlalu dekat-dekat. Datuk Nizam yang juga adun APAS berharap agar kerajaan memperbanyak pembinaan projek perumahan rakyat Tawau bagi memenuhi keperluan penduduk selain mampu mengurangkan perkampungan setinggan. Dalam kejadian tengah malam Ahad lalu, kebakaran memusnahkan 7 buah rumah itu terus mengorbankan 2 wanita dan menyebabkan 36 penduduk kehilangan tempat tinggal. Ekonomi negara menunjukkan pertumbuhan positif sejak negara memasuki fasa peralihan ke endemik bermula 1 Mei lepas, sekaligus memberi kelegaan kepada semua sektor termasuklah industri kreatif tempatan.
Rata-rata peniaga ditemui menyifatkan fasa peralihan ke endemik ini memberi nafas baharu kepada mereka untuk menjana semula pendapatan menerusi industri kreatif tempatan. Ikuti perkongsian beberapa peniaga Jesselton Artisan Market JEM di The Walk Riverson, Kota Kinabalu. Respon setakat ini memang sangat memberangsangkan, terutamanya selepas Kementerian Komunikasi membuat event Riuh Bar di SICC Kota Kinabalu baru-baru ini. Kami mendapat pelanggan yang di luar jangkaan yang sangat meriah. So kami nampak sokongan daripada masyarakat tempatan itu memang sudah sangat meningkat. Mungkin juga lama tidak keluarkan, jadi pelanggan tu makin bertambah. Dan diharap keadaan ini akan berterusan dan kami juga dapat menjana pendapatan seperti biasalah sebelum ini. Diharapkan keadaan global pada masa ini akan bertambah baik dengan keadaan yang sebelum inilah. Tidak ada penyakit, tidak ada jangkitan dan semualah. Diharap semua bertambah baik dan ekonomi kita juga akan bertambah maju. Saya punya pendapatan naik balik, kira macam lebih dari 100%. Jadi actually saya sangat berterima kasih kepada kerajaan sebab mengumumkan fasa endemik di mana kami yang di industri kreatif ni kan dibenarkan untuk menjual di luar dan bukan mengharapkan online saja. Saya harap kamu menyokong dan membantu industri ini untuk membangun. Dalam pada itu, pengerusi penganjur JEM Aaron Lam berkata selepas peralihan fasa ke endemik, sambutan pengunjung ke JEM sangat menggalakkan dan peniaga turut bertambah disebabkan beberapa kelonggaran prosedur operasi standard yang diumumkan kerajaan. Kita boleh bawa lebih banyak vendor sebab dulu because ada penjarakan ya, jadi kurang sikitlah booth tapi sekarang lebih banyak ya. Ya, saya rasa people are more willing to come out, people are more willing to come out to support the vendors, to make this a hangout place and all that. So not bad. Ya. Jadi kami berharap lebih ramai orang akan keluar datang sini ke JEM dan support your local artisans, your local vendors ya. JEM beroperasi hari Ahad minggu pertama setiap bulan bermula 12.30 hari hingga 6 petang. Sekian paparan berita dari negeri di bawah Bayu. Teruskan kesediaan anda bersama kami dalam Berita Wilayah. Dan untuk berita seterusnya, kita kembali semula bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan Azam. Ya, terima kasih Redwin langsung dari Sabah. Baik, berita wilayah berehat seketika, kita bertemu selepas ini. Bahasa Melayu adalah bahasa ilmu, tetapi penggunaannya berkurangan kerana tidak ada terjemahan buku-buku untuk sebagai ulang kaji dan juga sebagai buku yang khusus untuk digunakan di sekolah, di universiti dan sebagainya. Jadi sebab itulah saya harap Institut Terjemahan selepas ini akan lebih proaktif dan kerajaan akan memperkasakan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia ataupun TBM. Baik, saudara, pelawak legenda Hamid Gurkha 90 tahun mengembuskan nafas terakhir di Hospital Tengku Ampuan Rahimah Klang akibat penyakit TB dan beberapa komplikasi lain pada pukul 2.19 petang tadi. Berita pemergian Allahyarham Hamid atau nama sebenarnya Abdul Hamid Abdul Rahman disahkan anak bongsunya Nur Ashita Hamid. Dia meninggal pukul 2.19 tadi. Doktor cakap sebab oksigen dah tak boleh support badan dia, stop semua. So dia punya masa sebelum diorang panggil tu, diorang cakap bapak memang dah ada kritikal lah. Tapi diorang ingat diorang boleh macam save. So kita pun masih kat hospital sini lagi, dekat Tengku Ampuan Rahimah Kelang. Jenazah Allahyarham ketika ini masih berada di hospital untuk melalui beberapa prosedur. Segala urusan pengebumian akan dimaklumkan kemudian. Saudara, kerajaan Johor akan mengkaji semula cuti hujung minggu negeri itu yang berbeza antara sektor kerajaan dan swasta. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi berkata, langkah ini bagi membolehkan ibu bapa dan anak-anak mendapat rehat pada hari yang sama.
Perkara ini akan saya umumkan kelak setelah mendapat kaedah yang paling tuntas untuk menyelesaikan perkara ini. Terdahulu beliau menyampaikan amanat Menteri Besar Johor 2022 di Persada Johor. Ketika ini, cuti hujung minggu bagi Johor ialah Jumaat dan Sabtu. Pada 2013, Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar menitahkan pertukaran cuti hujung minggu negeri Johor pada Sabtu dan Ahad kepada Jumaat dan Sabtu berkuasa 1 Januari 2014. Dalam perkembangan lain, Johor setuju melaksanakan polisi tiada hadiah di semua jabatan dan agensi negeri, persekutuan dan badan berkanun negeri serta syarikat berkaitan kerajaan negeri itu. Dato' Onn Hafiz berkata polisi itu lanjutan Pelan Anti Rasuah Kerajaan Johor 2021-2025 yang dilancarkan tahun lepas. Karenah birokrasi yang dikaitkan dengan perkhidmatan awam juga perlu ditangani dan dihapuskan. Kita tidak dapat lari daripada persoalan tentang integriti dan rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Saya percaya no-give policy ini akan menjadi satu langkah permulaan yang baik kepada kita semua dalam usaha mengukuhkan budaya kerja berintegriti dan berkualiti. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Fokus hari ini berkaitan usaha dan kelebihan Sarawak dalam menarik pelabur ke negeri itu. Untuk perinciannya, kita bersama Buma Win di sana. Buma, silakan. Ya Azam, untuk itu Sarawak mempelawa Amerika Syarikat untuk melabur dalam pelbagai industri baharu yang diwujudkan di negeri ini. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar, Dr. Hazlan Abang Hibni berkata, dengan dasar mesra pelabur yang ditawarkan Sarawak, negeri ini mempunyai kelebihan dalam menyediakan landasan perniagaan yang kompetitif. The labour cost is also quite competitive as compared to other countries. And also we have the special scheme for free trade zone, whereby they can either lease the land, long-term lease, or they can purchase the land at a very subsidized rate. Dr. Azlan bercakap kepada media selepas Majlis Pelancaran Inisiatif Pemimpin Muda Asia Tenggara YSILI Bengkel Hubungan Wilayah di Muzium Kebudayaan Borneo Kuching. Dalam pada itu, pemangku duta di Kedutaan Amerika Syarikat Michael Newbill berkata, Amerika telah pun mempunyai sejumlah syarikat yang telah bertapak di Sarawak. Dedahnya, buat masa ini, pihaknya sedang bekerjasama dengan syarikat-syarikat di Amerika yang berminat dalam meneroka nerangan hijau dan teknologi hijau di Sarawak. Malah beliau memuji usaha negeri ini dalam pembangunan ekonomi digital. Sarawak has a very determined project to bring digital connectivity to the state under SDEC and many of the other initiatives sponsored by the Premier. Beliau sebelum itu merasmikan pelancaran program 5 hari yang bermula semalam hingga 17 Jun. Ia melibatkan belia-belia dari 11 buah negara di Asia Tenggara termasuk Timor Leste. Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC dan Sarawak Energi Berhad SEB telah menandatangani Memorandum Persefahaman MOU untuk menjalankan penanaman dan perlindungan pokok serta mengadakan projek penyelidikan berkaitan biodiversiti. Ketua Pegawai Eksekutif SFC Zulkifli Muhammad Atun dan Ketua Pegawai Eksekutif SEB Datuk Syarbini Suhaili menandatangani MOU itu pada majlis yang diadakan di Rizab Semulajadi Samajaya di Kuching, disaksikan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng.
Abang Johari berkata, kerjasama antara dua entiti korporat itu penting dalam misi negeri untuk mencapai matlamat pembangunan mampan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Ujarnya, kerjasama antara kedua-dua agensi ini bukan hanya memberi manfaat kepada Sarawak dan Malaysia, tetapi juga akan menyumbang kepada usaha tindakan iklim global dalam membantu melindungi alam sekitar untuk generasi akan datang. Beliau berkata kerajaan Sarawak komited untuk menanam 35 juta pokok bagi menyokong program penghijauan Malaysia yang menyasarkan untuk menanam 100 juta pokok menjelang 2025. Bekalan darah di Tabung Darah Hospital Umum Sarawak HUS adalah mencukupi dan berada pada paras selamat iaitu melebihi 1,000 pin darah. Menurut Ketua Jabatan Perkhidmatan Transfusi dan Bank Darah HUS, Dr. Muhammad Mazrin Abang Daud, kini terdapat peningkatan sebanyak 20% penderma darah tampil untuk menderma. Peningkatan ini adalah berikutan kelonggaran prosedur operasi standard SOP COVID-19 dan masyarakat mula menjalankan aktiviti harian seperti biasa. Di samping itu juga, bekas pesakit COVID-19 juga boleh menderma yang mana bagi pesakit di bawah kategori 1 dan 2 boleh menderma selepas 10 hari disahkan negatif. Manakala bagi pesakit dalam kategori 3, 4 dan 5 boleh menderma selepas 6 bulan bebas dari COVID-19. Dr. Muhammad Masrin berkata demikian kepada media selepas sambutan Hari Penderma Darah Sedunia peringkat Hospital Umum Sarawak yang dirasmikan oleh Timbalan Pengarah Perubatan 1 HUS, Dr. Hajah Hayati Jaafar. Beliau menambah Sarawak setakat ini mempunyai seramai 55,000 penderma sukarela. Di Hospital Umum Sarawak, seramai 70 penderma sehari diperlukan untuk membekalkan sebanyak 70 beg darah kepada pesakit yang memerlukan. Justru itu, sambutan Hari Penderma Darah Sedunia yang disambut setiap tahun pada hari ini adalah bagi mengiktiraf dan menghargai usaha mereka yang tampil untuk menderma darah sekaligus memastikan bekalan darah mencukupi bagi kegunaan pesakit di hospital. Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia RWMF 2022 yang bakal memeriahkan semula Bandaraya Kuching hujung minggu ini mendapat sambutan menggalakkan di sebalik masih wujudnya kebimbangan untuk mengembara akibat pandemik COVID-19. For Rainforest World Music Festival, we are only targeting 12,000 for this year, and so far we have managed to sell 7,000 tickets, which is already very good. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena pelancaran buku Rainforest World Music Festival A Journey of 25 Years di Kuching hari ini. Beliau turut memberitahu festival kali ini akan menampilkan 60 persembahan secara fizikal dan maya dari pelbagai negara termasuk Madagaskar, Estonia selain persembahan khas daripada Ukraine. Tambahnya, ia merupakan persembahan terbanyak pernah diadakan sebelum ini. Terdahulu, beliau memberitahu buku hasil penulisan Gracie Gike dan Karen Shepherd itu mengisahkan secara terperinci dari sudut pandangan ramai personaliti yang terlibat dalam RWMF selama ini. Beliau menyifatkan festival tersebut adalah lain daripada yang lain kerana ia mencerminkan semangat kesetiaan baik daripada kalangan peminat maupun para ahli muzik terlibat yang hadir setiap tahun menjadi antara intipati menarik dalam buku setebal 70 muka surat itu. Buku berkulit keras itu sedia untuk dijual semasa penganjuran RWMF yang akan bermula pada Jumaat ini. Dasar kebudayaan negara DAKEN perlu dijunjung sebagai satu panduan dalam melaksanakan pelbagai agenda dan rancangan pembangunan budaya di semua peringkat lapisan masyarakat di Malaysia. Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sarawak, Nur Sila Nur Sulaiman berkata, ini penting kerana dasar berkenaan merupakan usaha kerajaan dalam memelihara dan memulihara warisan budaya ke arah menjamin ketinggian nilai estetika khazanah negara. Ini termasuk dari aspek penyelidikan serta pendokumentasian bagi memastikan keaslian dan kelangsungan budaya. Beliau berkata demikian pada perasmian sesi Jirayawara Dasar Kebudayaan Negara DAKEN peringkat Kuching. Sehubungan itu, Nur Sila menyeru setiap agensi di peringkat negeri dan persekutuan untuk memainkan peranan aktif sebagai jurucakap DAKEN agar dasar tersebut dapat dihayati, didokong dan menjadi garis panduan oleh semua pihak, terutama
terutamanya dalam hal ehwal kebudayaan. Menurut beliau, penghayatan dasar tersebut akan memberi impak positif bagi memastikan kelestarian seni, budaya dan warisan terus terpelihara agar dapat dikongsikan bersama generasi akan datang. Lebih 200 peserta terdiri daripada penggiat budaya dan industri di Sarawak hadir mendengar taklimat mengenai dasar berkenaan pada majlis tersebut. Taklimat itu disampaikan Setiausaha Bahagian Dasar Kebudayaan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, Dr. Tan Awang Besar. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan Azam. Polis Perak sentiasa bersiap sedia untuk menghadapi pilihan raya umum ke-15. Ketua Polis Perak Datuk Mio Farid Al-Atrash Wahid berkata, antara persediaan yang dilakukan termasuk latihan dalam perkhidmatan kepada pegawai dan anggota terlibat. Kita akan kaji. Kita baru-baru ini kita telah mengadakan pertemuan ringkas dengan pihak Suruhanjaya Pilihan Raya. So kita akan rangka, kita jangkakan jumlah anggota yang kita akan gunakan untuk PRU akan datang ini meningkat. Sebab kita sebenarnya maklum mereka-mereka yang berusia 18 tahun ke atas telah dibenarkan untuk mengambil bahagian atau mengundi dalam PRU akan datang. So kita pihak polis pun kita kena bersiap sedia. Beliau menyatakannya selepas perhimpunan bulanan di Ibu Pejabat Polis Kontingen Perak. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHP Cawangan Manjung menahan 2 lelaki disyaki terlibat aktiviti penyelewengan diesel di Pantai Remis. Serentak itu, 23,200 liter diesel, sebuah lori tangki termasuk 3 tangki, 2 nozzle dan pam minyak diesel dengan nilai keseluruhan RM202,000 turut disita. Pengarah KPDNHP Perak Saifulizan Kamaruzaman berkata, penahanan dibuat susulan aduan dan risikan terhadap aktiviti pembelian barang kawalan diesel bersubsidi menggunakan lori tangki sama secara berulang. Menerusi siasatan, sebuah lori tangki dipandu lelaki berusia 20 tahun dikesan berulang kali mengunjungi stesen minyak sama untuk membeli diesel. Lori terbabit didapati membuat pengisian sebanyak 3 kali dalam tempoh 1 hingga 2 jam di premis sama. Pemilik premis berusia 53 tahun turut ditahan bagi membantu siasatan. Semakan mendapati kedua-dua suspek mempunyai rekod kesalahan lampau dengan KPDN HEP. Baik, lebih 30% peniaga di Perlis telah menggunakan transaksi tanpa tunai sekaligus menyokong program aspirasi Pelan Digital Perlis 2021-2025. Ini merangsang jualan dan pendapatan peniaga selain mengembangkan serta melestarikan perniagaan. Bukan saja di mall, bukan saja di tempat-tempat perniagaan yang besar, tapi kita promosikan kepada seluruh tempat perniagaan termasuk di pasar-pasar malam, pasar Ramadan dan juga mungkin apabila musim-musim perayaan. Kita galakkan supaya kesemua peniaga, tak kira kecil yang besar, menggunakan sistem yang kita laksanakan ini. Azizan berkata demikian selepas melancarkan program padang besar Go Cashless. Baik, 20 set bubu naga dirampas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Kuala Kedah dalam pemantauan ob aman sekitar 0.7 batu nautika perairan Kuala Terbengau, Yan Kedah. Pengarah Zon Maritim Kuala Kedah, Komander Maritim Nur Azrianti Ishak berkata, kesemua bubu naga yang dirampas dianggar bernilai RM2,400. Operasi pemantauan penggunaan bubu naga dilaksanakan secara berkala. Penggunaan bubu naga telah mengancam dan boleh merosakkan ekosistem marin serta menjejaskan sumber pendapatan nelayan tradisional atau pesisir pantai.
Baja sebatian seberat 49,000 kilogram dirampas dalam 2 serbuan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna ke atas 2 gudang penyimpanan baja di Alustar. Pengarah Kabinet HDP Kedah, Afendi Rajini Khan berkata, dalam serbuan pertama semalam, pemeriksaan dibuat ke atas sebuah gudang yang disyaki menyimpan baja bersubsidi. Gudang tersebut mempunyai lesen borong untuk menyimpan baja dengan hak simpanan sebanyak 500 metrik tan baja. Namun, satu tindakan kes diambil kerana premis didapati tidak menyelenggara buku stok yang merupakan kesalahan di bawah Akta Kawal Bekalan 1961. Manakala serbuan ke atas gudang kedua di Simpang 4 Alustar mendapati kira-kira 49 kg baja bersubsidi berada dalam gudang tersebut. Hasil pemeriksaan lanjut mendapati baja berkenaan disimpan di tempat yang tidak dilesenkan. Baik, susulan kenaikan harga ayam secara mendadak di pasaran. Pemantauan berterusan di setiap peringkat akan diperkiat. Pengarah Kabinet HDP Terengganu Saharudin Muhammad Kia berkata, terdapat caj tersembunyi dikesan di setiap rantaian. Penambahan caj tersebut secara tidak langsung menjejaskan di semua peringkat termasuk peladang, pemborong dan peruncit. Antara caj tersembunyi yang dikenakan di peringkat peladang adalah upah tangkap ayam manakala pemborong mengenakan caj pengangkutan. Di peringkat ladang, pihak kerajaan telah memberikan subsidi untuk menampung kos tadilah, kos input bahan bekalan, input kos import bahan makanan dan sebagainya. Sepatutnya apabila dah terima subsidi berkenaan, sepatutnya harga tidak berlaku sedemikian. Mana harga tak berlaku peningkatan. Mana kita boleh dapatkan harga yang mana yang telah ditetapkan oleh kerajaan lah. Jadi kita nak lihat selepas ni, adakah ladang berkenaan sama ada dia dah terima subsidi ataupun tidak. Kalau terima subsidi, sepatutnya tidak berlaku sedemikian. Terdahulu, beliau mengadakan pemantauan di peringkat pemborong menerusi skim harga ayam di Kuala Nerus. Baik, projek Lebuh Raya Kota Baru Kuala Krai KBKK Pakej 2B dari Ketereh ke Kok Lannas sepanjang 6.2 km dikenal pasti mengalami kelewatan lebih 100 hari daripada jadual ditetapkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata, turut mengalami kelewatan ialah pembesaran dan naik taraf lapangan terbang Sultan Ismail Petra Pengkalan Cepa. Pembinaan Lebuh Raya KBKK bagi pakej berkenaan sepatutnya siap bulan lepas, manakala kelewatan berlaku terhadap pembinaan terminal baharu di LTSIP Pengkalan Cepa. Masalah kenaikan harga barang binaan di mana ada kontraktor yang sudah berjumpa JKR menyatakan mereka tak mampu lagi untuk menjalankan projek. Yang kedua, masalah utama ialah masalah kerja, masalah tenaga kerja. Yang ketiga, prestasi kontraktor yang tidak memuaskan. 3 sebab utama. Pihak terlibat termasuk JKR Kelantan telah diminta mengambil langkah proaktif untuk mencari jalan penyelesaian bagi memastikan pelaksanaan kedua-dua projek dapat diteruskan dalam tempoh terdekat. Lebih 2,000 karton rokok seluduk pelbagai jenama tanpa cukai dengan nilai RM277,000 dirampas polis di sebuah rumah di Pengkalan Cepa, Kelantan. Turut ditahan seorang lelaki lingkungan umur 30-an yang mengaku aktif menyeludup sejak Mac lalu. Dipercayai rokok terbabit untuk pasaran tempatan. Sudah dinasihatkan supaya jangan terlibat dalam sebarang kegiatan penyeludupan. Jika ada sebarang maklumat tentang penyeludupan, bolehlah berhubung dengan JSJ D9 IPK Kelantan untuk tindakan. Suspek direman 4 hari bermula semalam. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Azamudin Hussein. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.